Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Alright guys, so dah sampai masa untuk kita sembang finally untuk kita punya review and preview untuk game week 4 Fantasy Premier League. Alright, aku ada berita baik untuk aku lah. So far macam satu jangan cakap untuk kedudukan. Kau nampak kat sini pembuktian kesisian kedudukan aku nombor 556. Macam last week 700 lebih, kita naik sampai 500 lebih. So aku cakap dalam satu minggu boleh berubah sekelip mata. So kalau kau kedudukan kau teruk, kau jangan risau lah. Kau buat keputusan yang bijak untuk minggu ni, and kau ada sikit luck untuk diri kau, meroket lah, right? Okay, kalau kau tengok kat sini kedudukan aku semua naik untuk General League, kecuali Malaysia aku menurun. Beta betul. Tapi tak apa. Okay, kita akan pick team dulu. Bukan, kita nak review dulu points untuk hari tu. Hari tu aku dapat 61 point, alright. Lepas sebelum lawan Liverpool macam so pada muka kau tak dapat 50 point lebih kena gelak. Tapi tak, alright, aku nyaris selamat di 61 point. Alright, korang boleh komen berapa point korang untuk baru ni. Okay, ada improvement sikit. Macam kalau korang tengok sini, jarak points aku 51 dengan highest agak jauh. Tapi untuk minggu yang seterusnya, kalau kau tengok macam minggu game week 3 lah, maksudnya aku punya point 61 dengan highest 118. So aku dekatkan jarak aku dengan highest lah. So target aku untuk minggu ni at least 65 dan ke atas. Aku tak nak guna lagi apa-apa cheap lah, macam wildcard aku dah guna hari tu. Aku tak nak guna macam benda-benda pelik-pelik lain, macam triple captain apa lagi. So aku harapkan minggu ni at least 65 lah, aku harap lah at least. Okay, alright guys, so kita tengok team aku hari tu review. Teruk gila mat. Sebab defense semua memang hauk lah. Cancelo hauk dengan Newcastle, Trent memang hauk dengan MU, James pun memang hauk dengan Leeds. So aku dah fikir, aku dah tukar sikit formation aku. Nasib baik salah selamatkan aku last day tu dengan Sanchez pun goalkeeper aku. Keputusan aku bijak lah, aku tak pakai Raya. Cuma kat sini kalau aku ada kesilapan, iaitu Neto, kalau aku masuk ke Andreas yang kat substitute aku ni, so korangnya aku dah naik lebih kurang 6 points. So aku mungkin 67. So aku naik lah tinggi sikit kan. So rugi kat situ. Tapi tak apa guys, we belajar dari kesilapan, and ke setiap minggu kau meroket, benar. Alright, so kita tengok kat sini. Aku nak tengok dekat Liga Pembuktian Kesisian ni guys. Nombor 1 Adib Razi, 224 poin total. Aku 500 lebih tu 170 tak silap aku point aku untuk 3 minggu so far. Aku nak bagi shout out kat Mamat ni. Kita tengok apal Mamat ni 47 point teruk gila, tapi nombor 1 mat. Sebab mungkin game week 1 game week 2 kau perform lah. Oh, kau dah pakai triple captain, boleh sembang lah Adib. Aduh, cik nak sedap hati sendiri kan. Padahal aku pun nak pakai wildcard. Asal teruk gila kau punya team. Kosong Trend Cancelo kosong, tak apa. Aku faham perasaan kau, right? Ni sebab Saliba selamatkan kau. Okay, so shout out kat Adib Razi lah. Alright, dia dah maintain dah 2 minggu tutup nombor 1. Alright, buat masa sekarang ni kita kena tengok. Aku nak tunjuk korang lah aku punya team untuk game week akan datang, game week 4, yang kenapa team aku yang sekian. Alright, kita tengok pick team aku. Aku dah set dah team aku untuk minggu ni, daripada 5 defend kepada 4 orang defender. Alright, so serius asuk aku bawa keluar James. Alright, first and foremost kita start let dulu. Jangan terkejut dan jangan terburu-buru lah. Aku jet daripada orang. Kita sembang dulu goalkeeper dulu, yang aku terangkan aku punya sebab kenapa aku buat apa aku buat. Alright, kita start dengan Raya. And kalau kau ingat hari tu game week baru ni, Sanchez perform dapat 8 point. Tapi minggu ni Sanchez akan berdepan dengan Leeds, yang mana kau tahu Leeds memang tengah perform, tiba baru ni Chelsea. And aku buat keputusan yang berdasarkan firasat aku, membenchkan dia and masukkan Raya. Sebab Raya berdepan dengan Everton, mana Everton adalah salah satu tim yang susah nak score sekarang ni, yang ketercedukan. Dan baru ni pun ada jual Dele Alli, semoga berjaya. Walaupun bukan aku nak cakap Dele Alli tak function, tapi macam aku rasa macam Everton still akan dalam macam ni je lah. Antara Sanchez dengan Raya, aku rasa Raya yang mungkin akan lagi perform lah. Sebab Leeds aku rasa solid dari segi attacking, walaupun defense diorang kadang-kadang ketercidukan, tapi attack diorang memang mantap lah. Yang hari tu esok tu mana ada defense dia ketercidukan, Chelsea tak score. Chelsea tu memang tumpul. Aku dah sembang hari tu kan. So aku dah ada Chelsea, janganlah sedih sangat, right? Kita akan sembang pula untuk defense aku. Kenapa aku bawa Okola James? Berdasarkan aku bukan macam mana, aku bukan saja tahu nak bawa keluar James mungkin boleh perform kan lawan Leicester, tiba-tiba crossing rocket ke apa. Cumanya so far dah 3 game berturut-turut Chelsea punya attack membimbangkan keadaan lah, right? Yang score pun James hari tu lawan Tottenham man. Memang betul. So disebabkan tu aku tak rasa dia punya assist crossing pun akan, dia mungkin dah jadi, tapi aku sanggup ambil risiko sebab aku nak mantapkan aku punya midfield 4 orang, daripada 3 orang kepada 4 orang. So daripada 4 player yang ada, Zinchenko, Trent, Perisic, Cancelo,
dengan James. Siapa yang aku nak ambil? Aku ambil 4 orang ni, aku buang James sebab James akan berhadapan dengan Leicester, yang mana aku rasa Leicester mungkin akan score lagi dengan dia orang. Fulham dengan Arsenal, untuk Zinchenko ni aku rasa akan clean sheet. Trend dengan Bournemouth, aku rasa walaupun mungkin tak clean sheet sebab diorang tak clean sheet lama dah, tapi dalam Bournemouth aku rasa team yang sesuai untuk Liverpool comeback bagi aku. So aku rasa mungkin nak clean sheet. Mungkin kebanyakan agak rendah, tapi mungkin sebab diorang main kat home berhadapan dengan Bournemouth. So aku ambil risiko tu. Untuk Perisic Nottingham Forest, kita tahu Conte lawan Conte memang susah nak concede, lagi-lagi Nottingham Forest pula. So aku ambil risiko yang sama juga. Cancelo dengan Crystal Palace je yang aku rasa kau boleh cakap macam, so daripada Cancelo main baik bagi Reece James main, kau pergi bench Cancelo. Yang tu je aku boleh terima. Tapi aku macam tak lah tu, berdasarkan Chelsea dengan MC, walaupun MC baru ni concede 3 gol, Chelsea pun concede 3 gol, tapi sebelum-sebelum tu MC lagi mantap defense tu. Plus Cancelo pun banyak agak contribute dari segi attacking macam James. So aku ambil risiko dari segi tu je lah. Aku rasa aku percayakan Cancelo lebih daripada James. Kau mungkin dari Chelsea fikir bangang aku, tapi it is what it is. Okay, alright guys, mungkin aku akan berubah fikiran esok sebelum window tutup. Tapi aku rasa aku dapat keputusan yang tetapnya, aku rasa. Alright, untuk apa-apa chip, bench boost ke free hit ke tipe kata, aku tak guna lagi lah. Aku rasa minggu ni semua team berdasarkan play aku yang aku ada sekarang ni akan lawan team yang alright. So aku rasa tak payah pakai lagi aku. Aku rasa macam bench boost sesuai. Kalau aku rasa macam bench aku pun akan main team yang senang. Tu baru aku pakai lah. Okay, untuk captain, bukan untuk kita, untuk vice captain Salah. 3 minggu turut-turut aku tak salah captain, tapi aku seminggu ni aku rasa macam, so mungkin lah cakap tadi Liverpool comeback, salah lah captain. Ya, aku faham kok kalau kau cakap macam tu, tapi guys, pemikiran aku macam ni. Kita tahu so far Liverpool susah nak breakdown team yang part the bus, dan aku rasa Bournemouth akan part the bus. So Salah mungkin dalam banyak play Salah yang akan contribute, betul. Aku tak nafikan, tapi macam tak lah, aku dah pernah nak berharap dengan dia, yang dia kecewakan aku kat minggu yang kedua kot. Tak ingat aku lah. Tapi aku macam sedih lah. So aku macam tak apalah, masa ni kita letak Salah. Mungkin kalau dia perform aku kecewa, tapi aku ambil risiko lah. And kalau kau tengok dari midfield aku masukkan Bruno first 11, and Andreas aku keluarkan jadi bench. Hari tu Andreas pun aku bench, tapi rugi sebab ambil 8 point, yang mana Neto dapat 3 point. Tapi masalah sekarang ni aku fikir macam ni, aku tak suka tau letak team aku macam team aku lawan team aku. Maksudnya Arsenal aku ada play Arsenal, and aku ada play Fulham, padahal diorang akan lawan satu sama lain. And aku rasa macam aku tak suka lah macam tu. Boleh je sebab kau jangan selamat lah, salah seorang mesti akan perform, betul tak? Tapi aku macam tak nak buat macam tu. Tu je lah alasan aku, tak ada alasan lain. Yang disebabkan tu aku masukkan Bruno, sebab aku rasa Wolves dengan Andreas yang berhadapan dengan Arsenal, aku rasa Bruno lagi kebarangkalian agak tinggi untuk perform. Hari tu pun dia alright je, walaupun dia tak assist ke apa lawan MC, tapi aku rasa permainan dia okey je. Martinelli macam biasa still maintain first 11 aku sebab Fulham. And ni adalah transfer aku guys. Pascal Gross masuk pada team aku first 11, yang mana aku jual Neto. Sebab Neto so far 3 minggu memang kecewakan aku je, walaupun dapat point konsisten 2-3, tapi macam memang beta gila. And aku rasa team yang paling sesuai sekarang ni, kalau kau lah tengah cari player transfer, aku rasa paling sesuai sekarang ni adalah Brighton lah. Sebab so far form dia memang meroket. Either kau ambil dia ataupun kau ambil Caicedo, depends on transfer and berapa juta yang kau ada available. And berdasarkan aku rasa nak ambil daripada Leeds Rodrigo, tapi duit aku tak cukup. So sebab Leeds inform Rodrigo inform sekarang, so aku fikir tak apa, aku ambil Pascal Gross. Maybe lah dia lawan Leeds at least dapat clean sheet ke apa, memang susah sikit, tapi tak mustahil kan. And kalau score pun aku rasa Leeds senang sikit nak bolos kan. So aku rasa Brighton maybe akan dapat skor sebiji ke 2 biji ke kan, depends lah. Either Pascal Gross yang boleh perform ataupun Welbeck, tak tahu kan. Tapi aku pilih je lah Pascal Gross sebab sejujurnya tu je duit aku cukup sekarang ni untuk yang paling perform, untuk duit yang aku ada. Alright, kalau aku ada banyak duit macam aku cakap dia, aku akan ambil Rodrigo. Alright, untuk captain, obviously aku tunjuk aku orang sekarang ni, aku captain dengan Gabriel Jesus. Sebab so far hari tu dia main home, perform gila mat lawan Leicester, and aku harapkan home kali ni pun dia perform. Memang boleh tak perform, tapi aku ambil risiko. Kenapa dia dengan Haaland pun main dengan Crystal Palace home juga, tapi kenapa aku captain dengan Jesus? Sebab aku rasa macam fluidity Arsenal attack lagi fluid daripada Haaland dengan tim-tim dia. Walaupun Haaland lagi banyak gol so far dalam Liga, 3 gol 3 game, tapi aku rasa fluidity tu yang akan membantu Jesus. Pokoknya kalau dia akan dapat assist ke kan. Aku rasa Haaland ni kebarangkalian assist dia rendah, yang kebarangkalian tinggi dia adalah score. Alright, and score ni lagi susah pada assist. Depends lah kau nak tengok game macam mana. Macam bagi aku rasa macam Palace ni agak solid defensively berbanding dengan Fulham. So macam baru ni Fulham pun main pun menang, tapi 3-1, 3-2. So macam concede banyak. Faham tak? So ni lagi-lagi main away ke Arsenal pula. Walaupun nampak the bus, aku rasa Jesus kebarangkalian at least akan dapat lah points dari segi attacking. Tak kisahlah score ke attack, score ke assist. Alright, Greenwood ni memang tak ada sebab lah. Kau faham lah kenapa aku tak dekat bench, sebab aku nak tu je yang murah yang aku tak pakai. Alright guys,
Aku harap kali ni aku dapat naik kepada top 300 lah. Tu top harapan aku untuk minggu kali ni guys. Sebab aku target dapat top 10 tau sebelum habis pembuktian acquisition liga. Komen kat bawah kedudukan korang dapat pembuktian acquisition kalau korang join. And at the same time guys, korang rasa pendapat korang tentang team aku beta ke tak? Kalau korang rasa team aku lauk gila minggu ni, korang komen kat bawah. And untuk team korang sendiri, confident tak confident, buat keputusan cepat sebelum korang menyesal. Alright,